Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita berkumpul ya pada malam ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan solat fardu serta menunaikan zikir, membaca zikir, beristighfar serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan dengan setiap amalan tadi mudah-mudahan Allah Taala menerimanya dengan baik, Allah Taala melihatnya sebagai amalan yang ikhlas. Dan juga kita berharap apa yang kita laksanakan pada hari ini kita istiqamah sampai ke bulan Ramadan yang akan menjelang tak lama lagi. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kita buat macam mana kalau kita sampai pada bulan Ramadan dan kita melakukan benda yang sama, benda yang sama, kita tak tambah apa-apa amalan, sampai bulan Ramadan kita buat macam biasalah, datang semayang berjemaah, zikir, doa, dan lepas tu balik, macam biasa, cuma tinggal lagi lepas solat fardu isyak tu kita buat sembahyang tarawih secara berjemaah. Makanya apa amalan yang kita biasa lakukan itu amalan yang biasa kita lakukan, tapi pahalanya dilipat kali gandakan. Pahalanya akan berlipat kali ganda dengan janji serta ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih confirm berbanding dengan hari-hari yang biasa. Itulah dia kelebihan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan sepenuhnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya pada malam ni kita menyambung lagi kita punya kuliah takmil. Ini adalah kali yang kedua lah untuk bulan Mac 2022. Lepas ni ada yang kali ketiga pula. Yang kali ketiga tu nanti last lah pada 25 hari bulan biiznillah ta'ala, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Makanya pada malam ni kita nak sambung bacaan kita pada surah Ar-Ra'di. Masih lagi pada surah Ar-Ra'di, dan last kali hari itu kita baca pada ayat nombor 27 pada muka surat 252, muka surat 252. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-27, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak beriman, laula, kenapa tidak, kenapa tidak, unzila alaihi, diturunkan kepada si Muhammad itu, diturunkan kepada lelaki itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatum mir rabbih, apa-apa tanda. Kita nak tengok apa-apa bentuklah, magic ke, benda-benda yang menakjubkan, apa-apa saja, benda yang luar daripada kebiasaan manusia. Kalau dia boleh terbang ke, kalau malaikat boleh muncul depan dia ke sebagai bodyguard, sebagai pengikut dan sebagainya, maka nak melihat tanda-tanda tu barulah konon-kononnya mereka akan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa oleh baginda alaihi salatu wasalam. Akan tetapi Allah Ta'ala mengajarkan satu jawapan. Allah Ta'ala mengajarkan satu jawapan untuk disampaikan kepada orang yang minta benda bukan-bukan ni,
Qul, ya katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, innallaha yudhillu man yasha. Ya, sesungguhnya Allah Taala itu dia sesatkan siapa-siapa yang dia mahu, wa yahdi ilaihi man anab. Siapa yang rasa nak insaf, siapa yang rasa nak bertaubat, siapa yang betul-betul hati dia ikhlas nak mencari Tuhan, nak kembali kepada kehidupan yang lebih baik, maka pasti Allah Taala akan bagi hidayah. Baik, kita dah huraikan sebelum ni pada ayat nombor 27, maka pada malam ni kita akan mulakan pada ayat nombor 28. Tapi saya nak tambah sikit dalil tambahan untuk ayat yang ke-27. Ya, untuk ayat yang ke-27 berkenaan Allah Taala memberi hidayah, ya, berkenaan takdir, sama ada Allah Taala menentukan orang itu akan dapat hidayah ataupun orang tu confirm, ya, 100% masuk neraka juga pada akhirnya. Ada beberapa ayat Quran, saya baca satu cukup kot, ya, insya-Allah pada malam ini. Ya, saya ajak tuan-tuan yang siapa yang ada buka mushaf Al-Quran itu, sila lihat pada ayat nombor pada surah Allahumma salli ala Muhammad. Okey, surah Yunus, ya, pada surah Yunus muka surat 219, ya, surah Yunus muka surat 219. Dia ada banyak lagi dalil-dalil tambahan, tapi saya ingat kita sertakan satu saja malam ni. Ya, nak menunjukkan bahawa ketentuan Allah Taala itu tak ada siapa boleh lawan. Ya, kalau Allah Taala kata orang itu bahagia itu maksudnya apa? Masuk syurga lah dia, walaupun buruk macam mana pun kita nampak. Ya, sedangkan pula dalam masa yang sama sebaliknya pun boleh berlaku. Kalau Allah Taala tentukan orang itu masuk neraka, maka best macam mana pun dia, alim macam mana pun dia, abid macam mana pun dia tetap akan terjerumus dalam neraka. Wal iyaz billahi min zalik. Pada muka surat 219, ya, kita buka akan sekejap pada juzuk yang ke-11. Allah Taala berfirman pada ayat yang ke-96 dan 97. Ya, 96 dan 97. Dua ayat paling bawah, dua baris paling bawah. Ya, ini katakan takdir ni, qada dan qadar Allah Taala ni. Ya, muka surat 219 surah Yunus, iaitu surah yang ke-10. Muka surat 219 tadi, ayat paling bawah 96 dan 97. Saya bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ya, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sambung, walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Ya, apakah maksud ayat Al-Quran tersebut? Sesungguhnya orang-orang yang telah Tuhan tentukan, kalimatu rabbika, takdir Tuhan, setting Tuhan, ketetapan Tuhan, bila mana Allah Taala tetapkan dia tu akan sesat, ya, bila mana Allah Taala tetapkan dia tu ahli neraka, la yu'minun, dia tak akan beriman. Ya, dia tak akan beriman. Ataupun boleh juga kalau Allah Taala nak bentuk drama, kalau Allah Taala nak buat cerita lah, orang kata nak buat cerita, nak dijadikan cerita kan, ungkapan orang Melayu kita, nak dijadikan cerita, boleh saja orang tu beriman, tiba-tiba bila mati jadi kafir. Ya, dan itu pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali, ya, dalam orang kata Rasulullah ceritakan beberapa tokoh yang lalu lah. Ya, contohnya pada zaman pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini ada dalam hadis, tuan-tuan, ada dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, seorang alim, seorang abid bernama Bal'am. Ya, Bal'am bin Ba'ura, bukan Barwa. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Ya, orang yang alim, orang yang soleh, cukup banyak amal ibadah dia, dan doanya sangat-sangat mustajab. Ya, doanya sangat-sangat mustajab. Dengan hebat macam mana pun amalan dia, tuan-tuan, last kali dia mati kafir. Ya, last lagi dia mati kafir. Masya-Allah, tabarakallah. Maka itu dah di ketetapan Allah Taala yang tak boleh lari. Ya, kita tak bolehlah lari. Itu yang saya nak bawakan pada ayat ini. Ya, makanya Allah Taala sebut, ya, kembali kita kepada ayat ni, ayat 96 dan 97 ni, orang-orang yang telah ditentukan dia akan mati kafir, maka dia tetap tidak beriman, walau ja'athum, walaupun datang kepada mereka kullu ayatin,
macam-macam bentuk tanda, macam-macam bukti kebenaran Tuhan. Nabi-nabi dulu pun kalau dia datang balik, maka orang ni tetap tak akan beriman, sebab telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah tu bila dia beriman, dia akan beriman pada hari kiamat. Tapi iman tentu tak gunalah hatta yarawul azabal alim. Ya, bila mereka melihat azab pada hari akhirat nanti, barulah mereka kata hari ni kami beriman. Tapi adakah berguna? Sudah tak berguna lagi. Ya, wal a'yazubillahi min zalik. Baik, itu saja sikit sebanyaklah ya tambahan saya sertakan untuk ayat yang ke-27. Jadi kita balik semula pada muka surat 252. InsyaAllah pada malam ni kita nak baca 2 ayat dahulu sebagai permulaan. Kita nak baca ayat nombor 28 dan 29 muka surat sebelah tuan-tuan. Ayat nombor 28 muka surat 252, ayat 29 pada muka surat 253. Ready tuan-tuan ya? Jom kita tengok slide dekat depan ni biiznillah taala. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-28. Kalau mushaf bersama Osmani Standard paling bawah. Allazina amanu wa tata ta tu ada qalqalah lah ya, qalqalah sughra. Wa tatma'innu wajibul ghunnah qulubuhum mimati jumpa ba dengung ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Bi zikrillah berhenti pada lafzul jalalah, teruskan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Okey, itu ayat pertama. Minta Haji scroll satu lagi. Ya, kita akan baca 2 ayat terus Ayat yang kedua ialah ayat nombor 29. Allazina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Saya ulang. Allazina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Yang ini saya ingat tak adalah ya, tak ada sebarang tajwid yang kita nak huraikan ya, insya-Allah. Maka ready tuan-tuan, kita akan baca 2 ayat sekaligus, 28 dan 29. Siapa yang buka mushaf kena flip dah kena selak muka surat tersebut insya-Allah. Ready tuan-tuan, dalam kiraan 3 kita mula dengan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Okey, tukar muka surat seterusnya. 1 2 3. Allazina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Alhamdulillah, itulah dia 2 ayat Quran kita pada malam ini. Yang pertama sekali, baik, kita tengok dari sudut terjemahan. Ya, saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu untuk ayat yang ke-28. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum. Kita dah jumpa beberapa kali lah ya perkataan qulubuhum ni. Ya, kalau ikut dari sudut sains, dari sudut medik, dari sudut perubatan, qulub anatomi badan. Inilah anggota-anggota badan ni. Qulub ialah qalbun, iaitu jantung. Qulub ialah qalbun, iaitu jantung. Tapi dalam ayat ini itu bukan jantung yang pam darah tu, yang orang buat bypass tu, bukan. Ya, ini maksudnya hati sanubari lah. Ya, hati sanubari, jiwa seseorang boleh ya. Iaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, ya, jiwa mereka merasa tenang bizikrillah, ya, biasa diterjemahkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Ala, ketahuilah, ya, ala, ketahuilah, bizikrillahi tatma'innul qulub, ya, dengan zikir, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu hati boleh menjadi tenang. Baik, itu untuk 28. Saya bacakan pula untuk ayat nombor 29. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, ya, dan beramal soleh, banyak amalan soleh mereka,
tuba lahum, beroleh kebahagiaan, ya, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, secara ringkas itulah dia terjemahan untuk ayat 28 dan 29. Baik, kita tengok apakah yang dimaksudkan, ya, daripada huraian tafsir pada kedua-dua ayat ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, dalam kitab Syarah Tafsir Ibnu Katsir, ya, susunan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, ya, dituliskan satu bab ringkas saja, ya, tama'ninatu qalbil mu'mini bizikrillah. Dia menggunakan ungkapan tama'ninah, ya, dia menggunakan ungkapan tama'ninah. Sangkut. Alright. Digunakan perkataan ataupun istilah tama'ninah. 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 Itu dia. Baik. Daripada ayat allazina amanu wa tatma'innu, hati mereka menjadi tenang. Saya tuliskan perkataan tersebut seperti mana yang ada dalam kitab ini, dan kita sedia maklumlah sekarang ni kalau ikut dah baca terjemahan tadi, ini bukan cakap pasal tama'ninah dalam solat. Ya, ini bukan cakap pasal tama'ninah dalam solat, yang mana kalau tak ada tama'ninah semayang jadi batal. Kan kita pernah sebut lama dulu kan, sembahyang orang kata catur ayam. Kalau Nabi kata macam apa nama ni, macam kita kata ayam patuk jagung atau ayam patuk dedak. Nabi guna bahasa lagi lebih tegas lah, lebih kasar lah, lebih buruk lah. Gagak makan bangkai. Macam gagak mematuk bangkai atau sampah. Nauzubillah. Nak katakan punya cepat dia punya semayang itu kan. Tak sempat nak apa lagi dah sujud. Tak sempat apa nama tama'ninah pada i'tidal biasanya dah terus sujud. Maka itu perbuatan tama'ninah dalam solat. Okey, bukan yang itu. Hari ini kita kata tentang tama'ninah tu, iaitu hati itu menjadi tenang dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang sebenarnya ayat ni tak banyak yang saya nak huraikan, lebih pada ulang kaji. Sebab nombor satu saya dah kata tentang tama'ninah dulu. Yang kedua berkenaan dengan zikrullah. Untuk ayat ni ringkas saja, ya, simple saja. Yang ni pun saya pernah sebut juga beberapa bulan lepas, pada tahun lepas lah, ya, zikrullah. Zikr dekat sini, kita buat ulang kaji sikit. Zikr dekat sini, walaupun dalam Quran terjemahan, cuba tuan-tuan tengok, biasa diterjemahkan sebagai ingat. Biasanya diterjemahkan sebagai ingat. Tetapi kalau ditengokkan betul-betul, ayat ini bukan nak suruh ingat sahaja. Ayat ni sebenarnya nak suruh sebut. Perkataan zikir ni sebenarnya nak suruh kita sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak. Ya, 5 zikir yang biasa kita sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 5, tambah lagi 1 astaghfirullahalazim, tambah lagi yang nombor 7 la haula, tadi dah la haula dah kan. Okey, tambah lagi selawat. Tambah lagi selawat. Okey, itu yang 7 zikir ini tak payah ada wuduk pun tak apa. Okay, tapi kalau ada wuduk dia jadi double dia punya pahala. Ya, ni 7 zikir ni kalau dalam keadaan hadas besar pun, dalam keadaan junub ataupun haid, ya, haid ataupun nifas ke apa-apalah pun boleh berzikir, tak perlu kepada wuduk. Tapi kalau dalam banyak-banyak tempat lain, zikrullah juga membawa maksud Al-Quran dan solat. Ya, dalam banyak lagi ayat Quran lain, zikrullah boleh membawa maksud zikir, Al-Quran, baca ayat Quran, dan juga solat. Yang 2 benda dekat atas ni, Quran dengan solat ni, tak dapat lah kalau hadas besar. Ya, kena suci dululah. Ya, kena mandi dulu, ya, mengangkat hadas besar, kemudian kena berwuduk. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Itu berkenaan dengan Quran dan solat. Sekali lagi saya ulang, kalau berkenaan yang ini zikrullah ialah 6 atau 7 zikir tadi itu, subhanallah walhamdulillah ila akhirih. Kalau sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak, ya, mudah-mudahan dengan memperbanyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan sebut subhanallah. Tengok benda yang menakjubkan, kata subhanallah. Okey, cantik. Ya, yang kita diajar tuan-tuan, yang kita diajar, kalau
teringat dosa ataupun ternampak maksiat, kita patut kata apa? Astaghfirullah ke Masya Allah dulu, ke Allahu Akbar pula dah? Ya, dia nak kena tahu keutamaan juga tu. Boleh, mana-mana pun boleh kan. Nampak maksiat, Allahumma salli ala Muhammad, tak jadi. Tak, zikir tu jadi dapat pahala, tapi macam tak kena dengan situasi. Tu maksud saya. Nak zikir apa pun boleh. Okey, nampak benda yang menakjubkan, subhanallah kan. Dapat nikmat ataupun berita-berita yang mengembirakan, alhamdulillah. Ya, nampak dapat benda berita ataupun nampak kemalangan ke, innalillah, kasih habislah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan bersimpul-simpul pula kan, sebab dia macam panjang sikit tu kan. Okey, apa lagi? Kalau nampak hantu, na'udzubillah. Lari dah jadi tu. Mana lah nak datang nama Allah Ta'ala lagi? Tak ada lah, tak jadilah tu. Kan? Ya, nampak hantu, a'udzubillah. Tu ya. Kan? Apa lagi? Macam-macam lah. Cukup banyak zikir. Ya, cukup banyak zikir yang kita boleh sebut. Tapi berkenaan dengan solat dan membaca Al-Quran, macam saya sebutkan tadi, kita buat apa? Kita sebut sekali lagi, perlu kepada suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya, Ji? Boleh. Jarang ni, Ji. Ni jarang berlaku ni. Silakan, Ji. Ni orang kata selalu macam baca Yasin, tak lewat, dia orang masuk je tanpa wudu, macam mana Ustaz? Okey, baru nak terang. Terima kasih, Ji. Jazakallah khairan katsira. Baru nak terang. Okey, baik, bagus soalan Haji, sangat-sangat praktikal. Okey, yang ni jelas lah tak payah wuduk pun tak apa. Yang ni, ya, yang bawah-bawah ni Allahu Akbar, subhanallah, yang ini tak payah wuduk pun tak apa. Baik. Sorry, kita padam pula. Okey, macam mana pula dengan solat? Saya padamkan tamakninah ni. Okey, macam mana pula dengan Quran? Macam mana pula dengan solat? Baik. Solat. Solat mesti suci hadas besar, mesti suci hadas kecil. Besar kena clear, kecil pun kena clear. Betul? Okey. Senang. Solat senang, saya padam. Macam mana pula dengan Quran? Tadi soalan Haji tadi berkenaan dengan Quran. Ya, biasanya berlaku time apa, Ji? Yasin Yasin tahlil tu lah. Betul. Sangat-sangat biasa berlaku. Baik. Berkenaan dengan Quran. Saya tak payah tulis lah, panjang mana pula. Quran. Orang yang tak ada wuduk boleh baca Quran. Orang yang tak, macam mana? Orang yang suci daripada hadas besar tapi dia ada hadas kecil. Orang yang suci daripada hadas besar tapi dia ada hadas kecil, maksudnya dia tak ambil wuduk lah. Dia boleh baca Quran dengan syarat jangan usik mushaf. Jangan usik ayat Al-Quran itu sendiri, termasuk ayat yang dia sendiri tulis. Contoh, kalau saya tak ada wuduk, saya tulis ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kan? Jelas-jelas itu ayat Quran. Saya tak ada wuduk. Saya tak boleh tulis tulisan. Saya tak boleh usik tulisan itu. Level macam tu ni, Quran ni jangan diusik oleh orang yang tak suci. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Ni kita cakap tentang yang biasa berlaku dulu. Haji biasa tanya macam ni lah kan. Orang yang haid takkan masuk masjid dah. Dan orang yang junub takkan masuk masjid, yang kena mandi dululah. Ya, baik. Jadi hukum dia kita jelas. Contoh macam siapa-siapa dalam kalangan kita, ya, mungkin dia terkentut ke tapi malas nak ambil wuduk, maka dia nak join baca Yasin. Boleh ke tidak? Boleh, dengan syarat. Ya, boleh. Sama ada dia baca secara hafalan. Ya, secara hafalan, tak pegang Quran, ataupun dia pegang handset. Kan handset sekarang ada Quran kan? Ni nak menunjuk sikit, handset tak mahal mana pun. Kan? Terus ada Quran ni. Ya, boleh pegang Quran dengan paparan skrin dia ayat Quran. Tapi sama macam saya cakap tadi, saya pegang pada qaul yang mengatakan jangan usik ayat itu. Jangan usik ayat itu. Jelas Baik, ini orang yang suci daripada hadas besar, tak suci daripada hadas kecil, maknanya dia tak ambil wuduk lah. Baik, itu yang pertama. Macam mana pula dengan orang yang hadas besar? Ya, contohnya macam ustazah lah. Contoh ustazah, dia jenis memang ustazah yang mengajar Quran, dan dia datang bulan ABC, Allah Ta'ala bagi cuti.
Kan Allah Ta'ala bagi cuti. Tapi kerja dia dah memang ajar Quran. Betul? Kerja dia dah memang mengajar ayat Quran ataupun muqaddam. Muqaddam pun banyak ayat Quran juga. Maka fatwa ulama ya yang boleh dikatakan terbaru jugalah, dia boleh ajar potong-potong. Apa maksud potong-potong? Dia tak baca penuh. Dia tak baca penuh. Dia boleh macam ni. Anak murid dia mengaji, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia boleh tegur sikit-sikit. Dia tak boleh baca penuh. Ni orang perempuan, biasanya orang perempuan lah. Orang lelaki kalau dah besar pun tak apa hal nak ajar ngaji pula. Kan tang mana datang uzur tu orang lelaki. Pelik benar nampak tu. Ya, biasa orang perempuan lah berlaku ni, ustazah ni kan. Maka dia boleh mengajar dengan syarat pendek-pendek. Ya. Apa perkataan yang salah? Ya, anak murid tu dibaca, ya, murid tu dibaca tatma'innu. Tak betul dia punya qalqalah, tak betul dia dengung, maka ustazah tu tegur perkataan itu sahaja. Tatma'innu, ada satu perkataan. Satu perkataan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang dikatakan boleh baca tu lagi, yang dikatakan boleh baca tu lagi dalam hati. Dalam hati memang orang tak tanyalah. Ya, dalam hati tu memang ni sudah boleh. Walaupun ada juga fatwa yang mengatakan, sekali lagi saya kata ni biasa berlaku pada orang perempuan, yang mengatakan bahawa penghafal Quran ni, hafizah ni lah, ya, dia kalau tak mengulang Quran kan dia lupa, betul? Ya, kalau tak mengulang Al-Quran kan dia lupa. Maka boleh ke tidak menghafal Quran? Saya pernah dengar bahawa orang perempuan yang hafizah, yang hafal Quran itu, dia boleh ulang hafalan dia. Ketika dia tengah hid. Boleh. Tapi saya tak pastilah, ya, kalau Jawatan Kuasa Fatwa kat Malaysia ni berpegang dengan pendapat tersebut. Pada saya, kan, lama sangat ke? Ya, elok ulang dalam hati je lah, ya, untuk mengelakkan dosa tadi tu, paling tidak pun dia pegang je Quran. Ya, pegang apps ni, pegang handset ni, dia tengok ayat Quran tu, insya-Allah salah satu bentuk cara untuk mengulang kaji hafalan. Jadi kembali kepada persoalan yang Haji bawa tadi tu, kalau persoalannya orang yang join tahlil, join bacaan zikir itu sekadar tidak ada wuduk, maksudnya hadas kecil bukan hadas besar, so no problem, tak ada masalah. Ya, dia boleh join, dia boleh masuk. Bahkan tadarus pun boleh. Kan tak lama lagi bulan puasa ni kan, dia nak tadarus, ya, dia suci daripada hadas besar, tapi dia tak suci daripada hadas kecil. Dia tak ambil wuduk, tak apa malih benar nak ambil wuduk tu tak tahulah, tapi dia nak mengaji juga. Boleh ke tidak? Boleh, dengan syarat jangan pegang Quran, kan? Tak habis lagi sebenarnya, banyak benar pula nampak ni kan. Dengan syarat jangan pegang Quran. Siapa ada pegang Quran full dekat sini? Haji punya Quran full. Ya, saya punya Quran ni Quran terjemahan. Ya, kalau Quran terjemahan boleh tak? Okey, orang yang berhadas kecil dan berhadas besar, boleh tak pegang Quran ni? Ni dekat tangan saya ni, Okey, tengah-tengah Quran, keliling dia adalah tafsir dan huraian. Okey, kalau ikutkan logik tengok sekali lalu pun boleh tahu dah. Tulisan bukan Quran adalah lebih banyak. Ya, tulisan bukan Quran adalah lebih banyak. Maka orang yang hadas besar, orang yang hadas kecil boleh pegang macam ni. Boleh selak. Masih lagi tak boleh usik ayat Quran tengah-tengah. Tengah-tengah. Tapi kalau Quran yang Haji pegang tu, yang itu memang full ayat Quran betul. Kebanyakan dia ayat Quran, terjemahan langsung tak ada. Adalah kot kata-kata aluan ke cetakan daripada Jeddah kan, dia tulis macam tu lebih kurang lah. Yang itu tak boleh. Ya, yang tak ada wuduk pun tak boleh pegang, yang hadas besar apatah lagi. Dia masya-Allah tabarakallah, ya. Surah Yasin kebanyakan dia ada serta-serta banyak-banyak tu kan. Tapi nak kena tengok-tengok jugalah. Ya, ada Yasin ni payah juga saya nak tentukan sebab Yasin banyak cetakan.
Ada yang Yasin saja, kan, sikit saja doa dekat belakang. Tapi kebanyakan banyak ayat Quran Tok Ji. Ya, saya rasa kebanyakan banyak ayat suci Al-Quran. Dia dalam bab menanggung, terima kasih Ji. Ya, jazakallah khairan katsira. Dalam bab menanggung ayat Quran ni dia sangat-sangat berat sebenarnya. Ya. Ni yang saya belajarlah. Kalau ada qaul lain sila share. Kalau ada pendapat lain sila kongsikan. Kalau katalah kalau ni Quran penuh ataupun majoriti Quran, yang ni bukan ni bukan majoriti Quran lah. Katalah kalau ni majoriti Quran, orang yang tak ada wuduk dan tak yang berhadas besar nak alih macam ni pun tak boleh. Pakai alat, pakai pensel atau sarung tangan, kan? Sarung tangan. Itu pun rupa-rupanya termasuk dalam bab menanggung. Punyalah Allah berpegang dengan la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu tak boleh dipegang melainkan orang yang betul-betul clear, betul-betul suci. Sampai tahap macam tu. Jadi saya biasa juga ya bila kongsikan hukum ni ada juga orang kata FAQ lah. Soalan yang selalu ditanya, dah tu kalau Quran yang terjatuh tu biasalah. Kan ad-darurah tubihul mahzurat. Dah tak ada orang lain, maka terpaksalah angkat Al-Quran tersebut. Angkat terus letak elok-elok dekat tempat yang sepatutnya, dah cukup sekali. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itulah dia antaranya. Baik. Sekarang ni kita ada Quran dalam almari. Okey. Kita letak sesuatu atas. Itu ada mushaf dalam almari, ya, dalam almari, dan kita letak sesuatu di atasnya. Yang letak sesuatu di atasnya, dia tak jatuh hukum haram. Okey. Contoh. Ini mushaf Al-Quran, dan saya letakkan contoh air ataupun pensel. Biasa orang tak letak air atau Quran tu. Pensel biasa berlaku pensel. Pen ke pensel ke boleh atau tidak makruh. Ya, makruh. Dia bukan haram. Yang haram macam mana? Meletakkan benda yang tak layak. Mak cakap saya pernah nampak lah. Ya, saya pernah nampak. Tapi alhamdulillah bukan kat Malaysia. Ya, saya pernah nampak tapi bukan dekat Malaysia. Saya kongsi dengan tuan-tuan dua benda yang saya nampak, ringkas je, cerita tak panjang pun. Nombor satu, saya nampak ada orang letak mushaf Al-Quran yang tak ada terjemahan dekat rak kasut. Saya pernah nampak. Ya, Al-Quran bukan tak ada terjemahan. Dia bukan isu terjemahan tak terjemahan. Asalkan Quran tu janganlah. Apa-apa kitab pun jangan letak atas rak kasut. Saya pernah nampak. Kan? Yang saya geram dengan orang ni, yang saya geram dengan Mamat ni, orang cium Quran, orang peluk Quran, dia marah. Faham? Orang cium Quran, orang peluk Quran, kan tok nenek kita biasa ajar, bagus tu. Sayang, ajar sayang. Kadang budak anak-anak kita macam ni, faham, la ilaha illallah. Ajarlah dia sayang, cium elok. Tak, benda tu bagus. Dia kata Nabi tak pernah buat. Okey, tak apa. Hari yang sama saya tengok dia letak Quran dekat rak kasut. Itu pertama. Yang kedua, yang ini saya yakin ramai ya siapa-siapa yang pernah pergi negara-negara Arab ni, kadang-kadang biasa nampak lah ya. Dia duduk atas kitab yang insya-Allah confirm ada ayat Quran dalam tu. Faham? Dia jual kitab. Ni kursi ni orang kata nak tinggikan sikit lah, dia punya duduk tu, kursi bangku tu dah rendah sangat. Ni kitab tafsir ke, fiqh ke, apa benda ke, ada ayat Quran, ada hadis, dia bubuh dan dia duduk atas tu. Macam mana tu tuan-tuan? Okay, baguslah tok nenek moyang kita ajar adab dengan buku, ajar adab dengan kitab, apatah lagi mushaf Al-Quran. Ya, biarlah lantaklah kalau Nabi tak ajar pun Khalid Al-Walid buatlah. Apa masalah? Nabi tak pernah cium mushaf. Memanglah, mana ada mushaf zaman Nabi. Memanglah Nabi tak pernah cium mushaf. Mushaf tak ada zaman Nabi. Allah, payah benar. Mushaf ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar selepas Rasulullah wafat. So logiklah kalau Nabi Muhammad tak pernah cium mushaf. Tapi siapa yang biasa mengamal cium mushaf ni? Sayyidina Khalid Al-Walid. Saya rasa saya pernah kongsikan ni dulu, tapi tak apa, saya suka nak ceritakan, menggambarkan bahawa para sahabat memang memuliakan
Quran. Baik, balik kepada persoalan yang ngaji tadi itu, kalau setakat letak pensel ataupun benda-benda yang harus, benda-benda yang halal, itu makruh. Makruh. Letak benda yang tak sepatutnya, duduk atas tu, kaki pula pijak ke contohnya, sudah jadi haram. Lama dulu waktu saya sekolah rendah dulu, saya tiba-tiba teringat apa, black metal yang ajaran sesat-sesat tu lah kan. Dia ala-ala rock ala-ala rock, tapi dia mengajarkan fahaman-fahaman yang rosak tu lah, yang menyeleweng tu lah. Yang tu melampau tuan-tuan, itu confirm sesat dah tu, dan boleh merosakkan akidah ya. Disiap koyak Quran pula jadi kain tisu tandas. Nauzubillah min zalik ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak tergolong lah ya dalam, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fahaman-fahaman tersebut. Baik. Itu sajalah yang sikit sebanyak yang saya boleh selitkan, yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan bizikrillah ya. Ingat tuan-tuannya, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan zikrullah ya, bukan semata-mata ingat, sebab ya takut-takut nanti ada orang kata, oh ingat Tuhan tapi tak payah sebut nama Tuhan. Tak betul juga ya, tak betul juga. Untuk orang-orang awam macam kita ni, termasuk saya lah, untuk orang awam macam kita ni, kita kena lazimkan ya, kita kena selalu sebut. Hati tak hadir tak apa, sebut dulu banyak-banyak, insya-Allah satu hari nanti Allah Ta'ala akan datangkan tamakninah yang kita sebutkan tadi. Saya yakin dalam ramai tuan-tuan perempuan yang veteran-veteran ni, yang senior-senior ni ya, lebih faham apa yang saya cakap, sebab saya pun tak berapa beramal sangat. Mesti ada dalam kalangan tuan-tuan yang biasa selawat 1000 kali sehari. Saya yakin mesti ada kan. Lepas bila dah biasa berzikir ya, bila dah biasa berzikir kan, dia ada rasa lain tu kalau tiba-tiba tak buat kan ya. Bukan rasa ketagih, tak, istilah ketagih tu untuk benda yang tak elok lah. Dia rasa macam tak sedap lah hari ni. Bila dah berzikir tu, Masya Allah, tabarakallah, datang ketenangan ataupun tamakninah yang disebutkan dalam ayat Quran tadi. Baik, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Minta maaf tuan-tuan, saya nak habiskan sikit lagi, secara ringkas lah ya, untuk ayat yang ke-29 ya, untuk ayat yang ke-29, alladzina amanu wa amilus solihat ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, iaitu orang-orang yang beriman ya, dan banyak amalan solehnya ya, banyak amalan solehnya, mereka akan mendapat tuba. Okey, mereka akan mendapat tuba. Tuba ni apa? Ni tuba bukannya yang orang Melayu punya perumpamaan tu, apa? Kerana tuba setitik. Bukan, itu nila. Salah. Minta maaf, dalam rumah tinggal. Apa nama? Tuba. Bukan tuba ikan je. Walaupun saya tak tahu tuba ikan ke apa, tapi yang saya tahu bukan tuba ikan. Dia ada kaitan dengan susu. Tuba susu tuba. Alah. Saya tahu tu. Tapi dia tak, saya nak kata yang perumpamaan orang Melayu tu. Tuba dibalas susu. Susu dibalas tuba. Terbalik. Susu dibalas tuba. Malu dah ni. Dah lama pernah. Macam mana dia? Madu dibalas tuba lah. Bukan susu Saya dah confused dah ni. Madu dibalas tuba. Okey Ji, terima kasih Ji. Barakallahu fik, ilmu baru hari ni. Balik kan saya cek nanti. Kan? Kalau saya ada kontak dengan DBKL ke, saya tanya esok kan. Saya tanya esok insya-Allah kan. Tak kisahlah. Betul-betul. Perbuatan baik dibalas dengan tak elok kan, dibalas dengan jahat. Jazakallahu khairan katsira. Dah dua dah tu. Susu dibalas tuba atau madu dibalas tuba. No problem lah. Yang Haji cakap tadi apa? Tuba ikan. Macam mana? Kita lubuk ikan lepas tu kita curah. Ni nak tanya, alang-alang nak tanya lah, walaupun jam dah bunyi saya nak tanya juga kan. Tuba ni apa? Klorok ke benda? Tak pernah tahu. Racun macam racun lah. Saya tahu macam racun. Dia akar pokok ke? Akar pokok Masya-Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsira. Dengar-dengar itulah kan. Budak milenial nak ambil macam mana tak pernah menengok. Google pun confirm tak jumpa lah kot. Ya, baik. Ala kulli hal, tuba kat sini bukanlah racun itu. Panjang-panjang nak khabar tadi. Tuba kat sini bukanlah yang dimaksud. Saya tak tulis lah
Saya bacakan sikit saja secara ringkas. Sebab benda ni pun memang ringkas pun, dia punya huraian dia. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan tuba ya dalam surah Ar-Ra'di ni? Okey. Oh, kejap. Dah terhilang pula muka suratnya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Apakah yang dimaksud dengan tuba? Tuba kalau ikutkan terjemahan tadi yang kita baca tadi tu, balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Daripada pandangan para ulama tafsir ya, sangat hebat dia punya huraian-huraiannya walaupun ringkas. Berkatalah Imam Ibnu Abi Talhah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, tuba tu membawa maksud pada hari akhirat nanti dia akan selalu happy. Ya, dia akan selalu rasa gembira dan dia akan mendapat balasan yang menyejukkan mata memandang. Itu adalah tuba. Yang dimaksudkan menurut Imam Ibnu Abbas. Tak boleh payah nak tolak ya pendapat Ibnu Abbas ni. Ya, satu daripada 18 sahabat yang boleh tafsir Quran. Bukan semua orang Satu daripada 18 sahabat yang boleh tafsir Quran. Antaranya ialah Abdullah bin Abbas. Baik. Pendapat yang kedua, Ikrimah rahimahullah ya, mengatakan bahawa balasan yang mereka dapat itu akan menjadi balasan yang sebaik-baiknya. Itulah yang saya bacakan daripada kitab ini. Yang ketiga ya, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan bahawa apa-apa sahaja bentuk balasan baik pada hari akhirat nanti yang berlainan. Orang ini dapat balasan baik sesuai dengan amalan dia dan dia akan happy. Orang itu akan dapat balasan baik sesuai dengan amalan dia dan dia akan seronok juga. Ya, maka itu juga dipanggil sebagai tuba. Dan Imam Qatadah yang mengatakan bahawa tuba ni adalah satu kalimat dalam bahasa Arab yang bila mana seseorang lelaki bila mana seseorang mengatakan kepada seorang yang lain, tuba laka. Ya, kalau kita berborak dalam bahasa Arab, lepas tu kita kata dekat kawan tu, kita kata dekat sahabat tu, tuba laka. Maksudnya engkau ni sangat beruntung. Engkau ini sangat bertuah. Sangat bertuah. Itu maksudnya tuba menurut Imam Qatadah. Baik, yang terakhir saya bacakan sebuah hadis, ya, mafhum sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Tuba ini mafhum daripada hadis tuan-tuan ya, kefahaman daripada hadis. Tuba ialah sejenis pokok dalam syurga. Tuba ialah sejenis pokok dalam syurga. Ya. Dia pokok ini dia punya saiz dia. Ya, saiz dia adalah seorang lelaki ataupun mana-mana orang lah, seseorang menaiki satu tunggangan yang sangat laju daripada, katalah pokok tu ada bayang-bayang, daripada hujung bayang-bayang ke hujung bayang-bayang 100 tahun tak habis lagi. Ya, 100 tahun tak habis lagi. Ya, itu baru satu pokok. Ya, itu baru satu pokok. Maka bayangkan untuk orang-orang yang rajin berzikir dan Allah Ta'ala bagi dia syurga. Ya, syurga mesti banyak pokok. Nama pun taman kan. Takkan satu pokok je kot, macam tak logik pula. Ya, makanya itulah dia balasan yang sangat terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya bila mana sampai bulan Ramadan nanti kita gunakan peluang yang dianugerahkan tersebut, dan last kali Allah Taala bagi kita masuk syurga dengan berkat kesetiaan kita kepada Allah dan ya berpegangnya kita kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekali itu saja dahulu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita
tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum jami'an.